A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama mulakan perhimpunan kita pada tengah hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan sekali lagi pada hari Jumaat yang mulia ini untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meneruskan tazkirah ringkas pada tengah hari ini, marilah sama-sama peringat balik supaya niat iktikaf dalam masjid. Jangan kita masuk masjid, masuk rumah Allah supaya macam kita masuk minimarket ataupun kita masuk pasar borong, pasar ikan. Yang tang nak scan My Sejahtera bukan main lagi ingat. Pasal takut kena serbu, rugi dunia. Tapi bab yang Nabi suruh, Allah Subhanahu wa taala galakkan pasal nak bagi pahala, hak tu kita buat balik. Jadi niat elok-elok. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Bukan letih pun, tapi hak itulah yang kita ambil mudah, ambil ringan. Jadi Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa khufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 103. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah kamu akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulunya bermusuh-musuhan. Maka Allah menjinakkan antara hati kamu
lalu menjadikan kamu kerana nikmat Allah itu orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sidang hadirin, Imam Khairiyah, Imam Masjid Nurul Saadah dan juga ahli-ahli jawatankuasa serta muslimin jamaah Jumaat pada hari ini sekaliannya. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tengah hari ini saya diminta untuk menyampaikan sedikit tazkirah. Kita dengar tazkirah pun kita gerun jugalah. Pasal saya bukan ustaz, saya baru nak start. Jadi apa yang termampu untuk kita kongsi bersama-sama, insya-Allah kita cuba. Taklah sebagaimana orang-orang yang memang ditakdirkan mereka seorang ustaz. Jadi kita ni bakat tumpang saja, semangat tu ada. Saya kalau ikut profession dia jurutera awam. Dan ni dia tukar jadi profession lain pula lah. Jadi mengurus harta pula lah. Pengurus harta berdaftar. Kita urus harta orang, harta kita tak ada. Kita urus harta orang. Jadi saya ambillah kesempatan pada tengah hari ini untuk memenuhi kehendak Tuan Imam dan juga jawatankuasa setakat mana yang saya berupaya untuk memenuhinya, dan insya-Allah mudah-mudahan ada keberkatan kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita sama-sama dengar tadi, yang sama-sama saya baca dan tuan-tuan juga baca mungkin sekali, iaitu tentang pentingnya untuk kita memahami bahawa di dalam kehidupan ini bersatu padu, saling baik, saling bertoleransi, berkasih sayang sesama Islam ni merupakan satu nikmat. Bukan setakat nikmat, tapi dia merupakan satu suruhan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Masalah kita pada hari ini bukan masalah Quran tidak ada ataupun ayat Al-Quran hilang. Masalah kita ialah si A dan si B membaca ayat yang sama tetapi mempunyai perspektif yang berbeza, lalu masing-masing menolak untuk mengakui bahawa seruan kepada perpaduan dan juga berkasih sayang sesama umat Islam itu merupakan satu suruhan yang dititik beratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala suruh renung, suruh ingat. Dulu ni kita berkasih sayang. Tak kiralah dulu. Kalau tak dulu-dulu pun kita ingat masa kita kecil. Keluar daripada perut yang sama, makan di pinggan yang sama, disuap oleh tangan yang sama. Naik motor, caution motor yang samalah kita berkongsi adik-beradik. Tetapi alangkah ruginya kita pada hari ini. Kita duduk di dalam masjid, kita boleh pakai serban, kita boleh bawa kain serban, kita boleh letak di atas bahu kita bahawa kita adalah orang yang paling bagus. Dalam keadaan kita lah sebenarnya orang yang memutuskan silaturahim sesama kita.
keluar daripada tangga masjid, mulut kita yang jahat mula berkata-kata. Hati kita yang kotor mula menaruh syak wasangka. Kita pergi ke Makkah, menunaikan fardu haji, mengerjakan umrah, alangkah bagusnya kita. Tetapi di dalam masa yang sama, kitalah juara membolot harta pusaka tanpa memikirkan hukum hakam yang kita sendiri mengaji, mentelaah, bersila sampai letih dan lenguh, pinggang dan lutut, menghadap ustaz dan kitab saban malam, mengaji bab faraid, bab hukum halal, haram, makruh, sunat dan harus. Kitalah juara. Tetapi sedarkah kita, insafikah kita, inilah sebenarnya diri kita. Kita mengasingkan apa yang kita tahu, apa yang kita belajar, bila kita berada di dalam suasana yang berlainan. Di pejabat, di tempat kerja kita, kita boleh memberi motivasi, cakap yang cukup baik dan lunak, bersemangat, menjadi idola kepada pekerja-pekerja. Tetapi melangkahnya kita ke dalam rumah kita, kita mulakan perkataan maki hamun kepada anak-anak dan isteri. Kita gagal menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Alangkah ruginya kita. Jadi di mana yang kita nak kata kita ini bagus? Kita kena ada rasa segan. Kalau tak segan kepada orang lain, seganlah kepada diri kita. Layakkah aku berserban? Layakkah aku berjubah? Layakkah aku memakai baju Melayu untuk menunjukkan bahawa aku orang yang warak? Tetapi di dalam masa yang lain, personaliti aku berlawanan daripada penampilan yang aku cuba terjemahkan di hadapan manusia yang lain. Marilah kita sama-sama beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mahu hidup di dalam keadaan berpura-pura. Apa yang berlaku hari ini, masalah di dalam masyarakat, ialah pemahaman ilmu agama hanya berkisar di bawah bumbung masjid. Akan tetapi apabila pesanan agama itu cuba hendak diterjemahkan di dalam kehidupan, sama ada dalam bentuk ilmu pentadbiran negara ataupun ilmu-ilmu bermuamalah, hubungan sesama manusia, maka kita yang mengaji ilmu itu tadilah merupakan juara pula untuk membangkang bahawa itu tidak sesuai dengan kehidupan kita di dalam masyarakat majmuk. Apa ini? Inikah orang Islam yang kita berbangga-bangga dengan title kita sebagai seorang yang beragama Islam? Sebab itu, melangkahnya kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala mestilah dengan niat yang betul, yang baik, yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cubalah kita sedaya upaya mengelakkan diri daripada terjerumus dengan tipu daya dan bisikan-bisikan iblis dan syaitan yang sentiasa memujuk kita, merayu-rayu supaya kita tergelincir daripada niat kita yang sebenarnya. Kita mungkin boleh selamat daripada riak, menunjuk-nunjuk kepada manusia, tetapi kita jarang lepas daripada berasa ujub, hairan diri
terhadap kebolehan dan juga kemampuan yang boleh dilaksanakan oleh diri kita. Kita berbisik kepada diri kita sendiri. Bagusnya aku, nasib baik orang tak nampak aku bagi derma. Nasib baik orang tak nampak, kira aku ni kategori bagus. Kita ingat kita selamat ke? Sebab itulah penyakit hati ni ada macam-macam nama. Dan kita tak boleh kata dia ada macam-macam nama ya, tapi dia satu jenis ya. Tak. Dia ada hasad, ada dengki, ada ujub, ada riya, ada sum'ah, macam-macam benda tu. Jadi para ulama telah memberikan pengkelasan mengikut keadaan-keadaan yang bersangkut dengan diri kita sebagai manusia. Sebab itulah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran tadi ni, ayat bahawa Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada umat Islam ketika mereka jahiliah dulu ni, mereka berkelahi, mereka memutuskan silaturahim, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keadaan mereka itu memang dah hampir dah nak jatuh ke dalam jurang api neraka. Tapi oleh kerana dengan rahmat, dengan nikmat, dengan limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memasukkan iman, maka menjadilah Islam. Dan dengan Islam itulah datangnya kasih sayang. Kita di bumi Malaysia ini, alhamdulillah, kita bersyukur sangat Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi orang Islam. Dengan tidak payah berjuang dengan diri kita sendiri untuk mencari Islam, kita dapat Islam itu. Janganlah bahawa dengan keadaan itu kita bermudah-mudah dengan Islam yang dianugerahkan kepada kita. Dengan nama Islam juga kita bermudah-mudah memutuskan silaturahim atas berbagai sebab yang kita ada-adakan sendiri. Bab partinya, bab harta bendanya, bahkan lebih-lebih lagi ialah trend yang ada sekarang ni. Kalau dulu lagi kuat, lah ni mungkin pasal MCO dah kurang. Trend reunion. Nak jumpa balik kawan-kawan sekolah, kawan tadika, kawan sekolej dan sebagainya. Susah payah. Nak buat jamuan, nak makan sekejap, ya setengah jam, 1,5 jam nak berjumpa. Tapi oleh kerana nak buat di Melaka, mai daripada Alustaq, pi pasal nak merhubung balik. Tetapi dalam masa yang sama, hampir 3 suku kampung berkelahi dengan dia. Adik-beradik tak bertegur siapa, mak menakan, pak menakan, tak pernah cari. Sedangkan silaturahim ini ialah orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Yang itu yang lebih aula untuk kita sambungkan. Kita mencari apa yang, kalau nak kata tak suruh lagi, tak boleh juga. Memang disuruh. Tapi ada dia punya aulawiyat dia. Mana hak lebih penting? Ya? Mana hak lebih penting? Ya. Jadi inilah yang seharusnya menjadi satu apa yang kita perlu fikirkan bersama-sama, insya-Allah, mudah-mudahan. Apa bagi aku bercakap, aku boleh cakap tu lah. Kalau kata nak cari hukum agama fiqh apa semua, kena panggil Tok Guru mai lah. Jadi, di dalam masyarakat kita ni, kita nak yang itu. Kita jangan jadi pelik daripada orang lain. Pelik dalam keadaan apa? Mengamalkan Islam pun jadi pelik sangat. Terlalu pelik. Sampai putus silaturahim. Tak bertegur dengan adik-beradik pasal nak mengaji. Tak betul juga. Ni nak mengaji, apa ni, nak duduk
dengan adik-beradik sampai tak semayang apa semua pun problem juga. Jadi kita kena ambil jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ialah, ni baru yang kedua, punya panjang hadlah ni. Di akhir zaman ini yang menjadi bala juga kepada kita ialah kita bermudah-mudah dan meninggalkan kewajipan yang patut dan wajib kita penuhi terhadap kedua ibu bapa kita. Kita bermudah-mudah. Bagi duit, selesai masalah. Telefon seminggu sekali, selesai masalah. Pada anggapan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran, di antaranya ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril zunubi was sahibi bil jambi wa banis sabil وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Sadaqallahul Azim. Surah An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah. Kewajipan sembah Allah, sembahyang, ikut apa benda amal ibadat apa semua tu, yang tu mesti. Tak ada kompromi. Tapi Allah kata dan mesti mai sekali. Hak yang kita buat ni semayang sampai berbekas. Tapi hak adik-beradik tak bertegur. Hak tu kita masalah. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Berapa ramai hak berkelahi dengan jiran. Teman sejawat, Ibnu Sabil, hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Agak-agak kita lah. Dengan kita umur bayar-bayar saya ni lah 50-an, 60-an, 70-an. Hak yang kita tak, yang kita dulu ni 20 tahun lepas kita putus silaturahim masa kita steady lah. Hak pantang kena tegur ni kia mengamuk terus. Sampai ke hari ni kita tak dan nak minta maaf ni, kita tak pi minta maaf ni, agak-agak dan ke kita nak pi minta maaf ni? Agak-agak dan ke ataupun memang kira okey lah, fair and square, isu dah selesai. Lah ni hak yang kita duk nak mula berasa sengai dah, lutut tak apa nak kuat dah. Tapi perkataan maaf dengan sesaudara kita, hak yang kita dulu masa steady ni, kita lupa sampai kelar. Tegak dah. Maknanya aku tak ada apa isu dengan dia. Lama dah tak bercakap. Tak ada apa isu dah. Tapi maaf dah. Agak-agak kita lepas. Fikir-fikirkanlah, insyaAllah. Baik, aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.